Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para pelajar dan juga para pensyarah hari ini. Jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembentangan untuk pelajar yang mengambil praktikum bagi refleksi pertengahan praktikum. Jadi sebelum tu saya mengucapkan salam sejahtera dan Assalamualaikum. Yang berusaha Dr. Sarah binti Bidin selaku Ketua Jabatan bagi Jabatan Pengajian Melayu, para pensyarah Jabatan Pengajian Melayu serta para pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Jadi, hari ini tanpa membuang masa kita akan mulakan dengan sesi pembentangan refleksi bagi pertengahan praktikum iaitu di bawah anjuran Jabatan Pengajian Melayu Bahasa Melayu di IPJ Ketar bertemakan pembudayaan pemikiran reflektif dan juga pembelajaran. Jadi melalui bilik selari ini iaitu bilik selari yang keempat terdiri daripada 5 pelajar iaitu yang pertama Nur Hasidah Wati binti Jumaat, kemudian yang kedua Saudari Priscilla Renden anak Untan, yang ketiga Saudari Syarifah Nurul Izzati binti Wan Muhammad, yang keempat Saudari Siti Munira binti Imran, yang kelima Saudari Siti Nazira binti Ahmad dan yang terakhir adalah Peter Tingang Balang. Kemudian ke-enam pelajar ini akan dinilai oleh para pensyarah yang bernama Tuan Haji Syafiee bin Saidi dan juga Freda Unyang Jok. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya mempersilakan dan menjemput Saudari Nur Hasidah Wati binti Jumaat untuk membentangkan hasil praktikum beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Saya share skrin sekejap. Ada nampak saya punya slide? Nampak. Okey. Baik, saya mulakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati pensyarah penyeliah saya, Encik Syafiee bin Saidi dan rakan-rakan praktikum sekalian. Okey. Sebelum itu saya akan memberi pengenalan sedikit berkaitan dengan diri saya. Okey. Saya menyertai program diploma pasca siswaza ini mod KDC ambilan Jun 2020. Nama saya Nur Hasidah Wati binti Jumaat. Pensyarah penyeliah saya adalah Encik Syafiee bin Saidi dan guru pembimbing saya adalah Puan Sadiah binti Judin. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, isi kandungan yang akan saya kongsikan pada pagi ini adalah yang pertama berkaitan dengan maklumat umum, yang kedua pengetahuan sedia ada dan kemahiran sedia ada yang saya pelajari di IPG, dan yang ketiga pengetahuan dan kemahiran baru, serta yang keempat komen dan reaksi terhadap pengalaman ketika proses pengajaran. Okey, yang pertama maklumat umum. Saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Nanga Daro yang berada di daerah Daro. Option Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Saya mengajar 12 masa dalam seminggu daripada hari Isnin hingga Jumaat. Saya mengajar kelas tahun 2 yang mengandungi yang terdiri daripada 28 orang murid, 12 lelaki dan 16 perempuan. Baik. Okey, seterusnya saya teruskan dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah semasa PDPC dijalankan. Okey, yang pertama saya mengambil teori daripada Skinner. Okey, teori pelaziman operan Skinner ini adalah saya rasa sangat sesuai untuk diaplikasi lebih-lebih lagi dalam suasana sekolah yang agak pedalaman, sebab dalam murid-murid dalam sekolah ini dia sukakan kepada penugahan yang positif, iaitu murid-murid yang suka akan ganjaran. Mereka akan mendapatkan sesuatu, jadi mereka akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut dengan
offer yang kita beri kepada mereka, iaitu ganjaranlah peneguhan positif. Okey. Teori pelaziman operand ini adalah memberi kesan yang sangat baik kepada murid-murid saya. Sebab apa? Saya pernah mengadakan satu pertandingan tulisan cantik. Okey. Ini saya baru-baru buat sebab sekarang saya mengambil alih murid tahun 1 tahun lepas yang masuk tahun 2. Jadi saya tengok kepada permasalahan mereka adalah masalah tulisan yang kurang kemas dan tulisan yang kebanyakannya agak sukar untuk dibaca lah. Jadi saya mengambil pendekatan, saya mengadakan satu pertandingan tulisan cantik. Jadi semasa pertandingan tersebut berlangsung, saya lakukan masa PDPC lah untuk standard 3.1. Okay. Masa pertandingan diadakan, jadi murid-murid akan diberikan ganjaran. Siapa yang menulis tulisan yang cantik dan kemas, saya akan memberi ganjaran hadiah kepada mereka. Jadi mereka menjadi semangat. Cikgu, saya tulis cantik, saya dapat hadiah kah? Ya, awak akan dapat hadiah. Jadi mereka akan selalu tanya macam tu. Jadi bermula daripada situ, kelas-kelas yang seterusnya, tidaklah saya memberi setiap hari ganjaran, tapi ada kalanya saya memberi. Jadi tulisan-tulisan mereka itu semakin hari saya tengok semakin semakin kemas dan semakin teratur lah. Okey. Saya kalau dalam semasa proses PDPC, untuk hukuman saya jarang menggunakan, tapi saya akan menggunakan bila saya rasa itu perlu dilakukan. Sebab apa? Ada dalam kelas saya 2-3 orang yang kadang-kadang dia tidak menyelesaikan kerja. Jadi 2-3 orang itu saya cakap macam ni lah. Tidaklah selalu, kadang-kala saya cakap nanti kalau awak tak siapkan kerja, macam mana awak nak tahu apa yang kita belajar? Jadi mereka kadang-kadang ada yang mereka dengar, kadang-kadang mereka ikut. Jadi itu proses pembelajaran murid-murid tahun 2 di sekolah inilah. Okey. Seterusnya pembinaan RPH. Okey. Saya rasa ini sangat penting dan saya rasa income yang saya dapat melalui praktikum ini adalah impak besar yang saya dapat adalah melalui pembinaan RPH lah. Apa yang tunjang kepada pembinaan RPH ini yang saya belajar, yang saya dapat adalah daripada kursus pedagogi bahasa Melayu sekolah rendah. Okey. Objektif pembelajaran adalah berdasarkan kepada DSKP yang dikeluarkan oleh KPM, dan aktiviti yang dijalankan adalah perlu selaras dan boleh mencapai objektif pembelajaran. Okey, pembelajaran abad ke-21 ini lebih kepada penggunaan ICT. Jadi saya menerapkan penggunaan ICT tersebut dalam proses pengajaran saya di kelas. Jadi sebelum ini, cikgu-cikgu sebelum ini yang mengambil kelas mereka jarang menggunakan kemudahan ICT. Jadi bila saya mengajar, saya mengajak mereka kepada penggunaan ICT. Jadi mereka rasa sangat seronok. Contohnya saya menggunakan quizzes ataupun word world. Jadi mereka berlumba-lumba untuk menjawab soalan menggunakan komputer contohnya. Jadi memang dalam kelas saya dia akan murid-murid akan menggunakan peluang yang ada untuk merebut untuk menjawab menggunakan teknologi yang saya gunakanlah. Okey, pembinaan objektif pembelajaran itu berdasarkan kepada DSKP dan aktiviti. Okey, baik. Seterusnya pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh. Ini juga saya dapat kemahiran TMK. Penggunaan Google Classroom. Okey. Dalam situasi sekolah ini yang kekurangan rangkaian internet, tapi di sekolah rangkaiannya sangat okeylah. Tapi bila di rumah, masalah bila PDPR berlangsung. Okey, ada sesetengah ibu bapa dia bekerjasama untuk
menghadiri Google Classroom. Saya pernah mencuba sekali dua untuk percubaan sahajalah, tapi malangnya tidak berjaya, hanya dua tiga orang saja yang berjaya masuk. Jadi untuk penyelesaian kepada ini, saya belajar untuk membuat modul pembelajaran untuk sesi PDPR murid tersebut di rumah lah. Okey, Google Document, Slide dan Excel. Ini pun saya dapat daripada IPG yang saya terapkan di sekolah. Macam sekolah ini pada sebelum inilah mereka agak kurang menggunakan Google Document, Google Slide dan Google Excel. Jadi saya memberi cadangan pada satu ketika semasa meeting untuk pengurusan sekolah dalam co-curriculum. Jadi untuk menyelaraskan apa-apa program, jadi saya sarankan untuk menggunakan Google Slide dan Google Excel. Jadi penerimaan cikgu, guru-guru di sekolah ini dan pentadbir sangat-sangat memberangsangkan. Okey, menggunakan video melalui YouTube. Ini saya memang terapkan dalam PDPC saya semasa di sekolah ini, sebab murid-murid dia memang suka, murid-murid saya memang suka kepada nyanyian, lakonan, mereka memang suka, dan mereka suka membuat perkara yang ada proses. Contohnya apa yang saya baru-baru ini buat, saya mengajar untuk membuat kek. Tajuk yang saya ambil pada hari itu adalah kek hari lahir. Jadi saya akan menerangkan, memberi mereka pengalaman macam mana menyiapkan sebiji kek semasa di kelas. Okey, penggunaan Google Form, Quizzes dan Wordwall. Dan satu yang saya update dalam diri saya adalah penggunaan kepada software Adobe lah. Saya rasa kemahiran itu saya dapat tambah lagi sepanjang saya berada di SK Nanga ni lah, sebab apabila saya menggunakan Adobe software untuk membina kuis, jadi murid-murid rasa, cikgu saya nak lagi, cikgu esok boleh kita main lagi kah? Main yang mereka maksudkan adalah main kuis. Selepas tu saya akan berikan ganjaran. Okey, seterusnya komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Baik, saya tertarik dengan peribahasa ini. Jauh hari juga yang mengenal manikam. Okey. Hanya orang yang berilmu, hanya orang yang bijaksana akan mengenal keelokan ilmu. Okey. Di sekolah ini kerjasama yang sangat baik antara pentadbir dan warga sekolah. Memang tidak dinafikan. Pentadbir sangat-sangat memahami sekiranya ada apa-apa keperluan yang saya perlukan berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran. Jadi mereka memberi saya peluang dan memberi saya pendekatan yang sangat-sangat baiklah. Okey, penglibatan dalam aktiviti co-curriculum sekolah yang baik. Okey, yang co-curriculum ini saya diberi peluang untuk menjadi guru pelatih, untuk melatih murid dalam acara syair, acara seni visual dan acara nyanyian solo. Jadi saya sahut cabaran daripada pentadbir, guru kanan curriculum, dan saya sahut, dan alhamdulillah saya dapat pengalaman yang sangat bermakna lah. Okay, yang ketiga, mendapat pengalaman bekerjasama dengan guru-guru di sekolah yang lain. Ini apabila saya menyertai contoh pertandingan syair, jadi saya akan berkomunikasi dengan cikgu-cikgu di sekolah lain. Macam mana cikgu buat, macam mana cikgu latih murid untuk pertandingan syair ini, macam mana cikgu boleh dapatkan lirik-lirik syair itu. Jadi dari situ pun saya akan, kalau dahulu saya hanya tahu satu jenis sahaja irama syair. Kalau sekarang saya sendiri dengan secara tidak langsungnya saya sendiri belajar berapa banyak irama, berapa apa yang boleh, apa yang kita tak boleh buat. Okey. Yang keempatnya, kekurangan pada rangkaian telefon. Ini sajalah kekurangan untuk setakat ini, sebab kadang-kadang di kawasan Matu Daro capaian internet dan telefonnya sangat kurang. Kadang-kadang tak ada notis, tiba-tiba tak ada line, macam tu. Jadi benda-benda yang penting, jadi kita tidak alert untuk bagi masa tersebutlah. Okey, saya lampaikan beberapa gambar
Okey, ini adalah perkongsian santai berkaitan RPH bersama guru pembimbing dan rakan-rakan guru di sekolah. Ini masa-masa terluang, kami akan berbincang mengenai apa yang aktiviti yang mungkin boleh dilakukan untuk SP dan SK tersebut. Okay. Ini penglibatan majlis, saya menjadi juruacara untuk majlis sekolah. Ini juga saya sahut untuk cabaran pentadbir. Okay. Ini hasil kerja murid yang saya cakap tadi, pertandingan menulis tu. Ini tulisan yang ini contohlah, salah satu contoh tulisan dia menulis sangat rapat. Jadi perkataan satu dengan perkataan yang seterusnya dia tulis rapat. Jadi kalau kita tengok dia jadi tidak kemas. Apabila saya apabila saya mengadakan pertandingan tulisan cantik, jadi murid-murid dia boleh ikut apa yang saya cakap, apa yang saya ajar. Inilah hasil dia. Okey, kesimpulannya mengaplikasi apa yang dipelajari dalam kursus dengan baik. Kursus pedagogi, apa-apa kursus yang saya hadiri di IPG adalah sangat-sangat memberi impak yang besar terhadap diri saya untuk menjadi seorang guru yang baik di sekolah, guru yang memberi sumbangan kepada sekolah. Okay. Saya berharap agar program yang sebegini dapat diteruskan supaya guru-guru yang di luar sana, siapa-siapa yang akan menjadi guru, bakal guru, akan menjadi seorang guru yang sangat berdedikasi terhadap tugas. Okay. Pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bernilai. Ini memang betul lah. Apa-apa yang saya dapat daripada IPG, apa-apa yang saya dapat daripada pengalaman sekolah sendiri, mengajar saya macam mana nak jadi guru yang baik dan guru yang memberi impak kepada murid. Saya rasa itu sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurhati Dawati atas pembentangan sebentar tadi, yang mana beliau menekankan tentang permasalahan penulisan dan melakukan beberapa penambahbaikan dan cadanganlah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya menjemput Tuan Haji Sapini untuk memberikan penilaian terhadap pembentangan saudari tersebut. Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, sudah. Assalamualaikum. Jadi saya telah mendengar pembincangan anda dan slide yang anda hasilkan. Dan nampaknya cukup teratur dan terperinci. Dan cuma saya ada satu soalan untuk Sida. Boleh dengar? Baik, okey. Okey. Mengapa perlunya BBM dalam bentuk TMK perlu dilaksanakan di sekolah secara lebih kerap? Itu dia. Okey. BBM seperti mana kita tahu, BBM ini adalah bahan bantu mengajar. Jadi apabila BBM ada, jadi guru-guru secara tidak langsung bahan bantu mengajar itu boleh membantu guru untuk memberi kefahaman kepada murid. Jadi kepelbagaian BBM kita boleh hasilkan sama ada maujud ataupun melalui video ataupun melalui permainan. Jadi murid-murid akan lebih tertarik dan memberi impak yang besar kepada murid tersebutlah melalui kefahaman murid tersebut. Itu saja Tuan Haji. Okey, okeylah. Saya berpuas hati. Terima kasih. Teruskan moderator. Saya serah balik dah moderator. Baiklah, seterusnya saya menjemput peserta yang kedua, iaitu Priscilla Rendan Anak Untan untuk membentangkan tugasan beliau. Dipersilakan. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Baik, terima kasih saudari moderator kita yang cantik manis hari ini. Saya akan teruskan kepada slide saya yang pertama. Okey.
Selamat pagi, salam sejahtera terutamanya kepada yang saya hormati Dr. Sarah bin Sudedin dan juga Tuan Haji Safi'i selaku pensyarah penyelia. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat baju jaya juga kepada rakan-rakan pembentang kita pada pagi ini. Semoga kita dapat memberikan satu refleksi pertengahan praktikum yang memberikan satu impak kepada generasi murid pada kali ini. Okey, ini adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang saya telah lakukan sepanjang 5 minggu menjalani praktikum, iaitu di sekolah SK Campuran Daro. Okey, guru pembimbing saya ingin saya perkenalkan iaitu Puan Sin Sun Siang. Okey, seterusnya. Okey, isi kandungan apa yang akan saya fokuskan pada pagi ini iaitu berkaitan dengan maklumat umum. Yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang saya aplikasikan di sekolah SK Campuran Daro ini. Kemudian yang ketiga iaitu berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi. Dan yang terakhir sekali iaitu berkaitan dengan komen dan juga reaksi saya terhadap pengalaman mengajar di sekolah ini. Okey, yang pertama iaitu maklumat umum yang ingin saya kongsikan. Okey, sekolah saya ialah Sekolah Kebangsaan Campuran Daro. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah yang tertua di daerah Daro iaitu telah dibina pada tahun 1936. Okey, sekolah yang ini merupakan sekolah yang mempunyai dua aliran iaitu ada aliran perdana dan juga aliran bahasa Cina. Jumlah murid yang terdapat di sekolah ini seramai 449 murid dan memiliki 23 bilik darjah dan 1 kelas prasekolah. Okey, bagi subjek yang saya ajar iaitu Bahasa Melayu, saya mengajar kelas tahun 2 revolusi yang memiliki seramai 21 orang murid, 13 lelaki dan juga 8 perempuan. Masa mengajar saya di sekolah adalah selama 5 jam iaitu 10 masa seminggu. Okay, ini adalah suasana yang saya ingin kongsikan dalam bilik darjah saya lah. Okey, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Okey, saya memberi fokus kepada 4 iaitu yang pertama berkaitan dengan teori pengajaran, yang kedua teknik pengajaran yang saya gunakan, yang ketiga pula berkaitan dengan kemahiran pengajaran dan yang terakhir sekali iaitu berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Yang pertamanya saya gunakan teori kecerdasan pelbagai. Menurut Gardner pada tahun 1999, dia berpendapat bahawa kecerdasan seseorang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan juga latihan. Jadi di sini saya melihat bahawa setiap individu itu dia mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza. Individu A dan juga individu B meskipun dalam kelompok umur ataupun usia yang sama, tetapi kecerdasan mereka adalah pelbagai. Contohnya dalam aktiviti membaca. Ada murid yang sesetengahnya mempunyai kekurangan daripada kecepatan mereka untuk mengenal abjad ataupun huruf, dan yang lebih parah lagi ada sesetengah yang belum lagi mengenal suku kata pada peringkat tahun 2 ini. Apa yang kita nampak adanya perbezaan antara murid yang cerdas dan juga murid yang sederhana dan lemah itu mungkin dapat kita atasi dengan pelbagai iktizam, iaitu kita perlu sesuaikan aktiviti dan juga apa pelbagai aktiviti yang kita lakukan dalam kelas supaya setiap tahap murid itu kita dapat atasi dengan sebaik-baiknya. Okey, kecerdasan ini kita berikan kepada pelbagaian aktiviti, contohnya dalam aktiviti berkumpulan ataupun dalam aktiviti berkumpulan itu kita boleh lakukan dalam 2 kategori. Yang pertama kita boleh sekalikan iaitu adanya murid lemah, murid sederhana dan juga murid cerdas dalam satu kumpulan. Tetapi dalam satu cara lagi iaitu kita boleh mengasingkan mereka iaitu membagikan murid lemah bersama dengan murid lemah, manakala murid yang sederhana dia dalam satu kumpulan sederhana dan kepada yang cerdas kita berikan satu cerdas. Itu adalah 2 pengasingan yang berbeza. Tetapi pengaplikasian aktiviti yang kita boleh lakukan adalah berbeza mengikut tahap mereka. Okey, yang seterusnya
Contohnya dalam aktiviti verbal linguistik, saya lebih melatih murid melalui kemahiran membaca dan menulis pada tahap ini, kerana pada tahap darjah 2 iaitu masih lagi terdapat murid yang belum dapat menulis huruf besar ataupun huruf kecil dengan betul. Jadi dengan apa yang saya lakukan, saya memberikan satu latihan kepada murid itu untuk menulis perkataan tersebut mengikut perkataan yang telah ditunjukkan. Jadi dengan dengan cara ini, murid tersebut dapat dilatih. Dia akan menulis secara berulang-ulang supaya hasilnya nanti mungkin akan dapat ditingkatkan. Dia dapat menulis dengan baik. Okey, ini adalah contohnya aktiviti membaca, iaitu saya memberikan peluang kepada murid yang lebih cerdas untuk membantu murid lain. Jadi mereka melakukan aktiviti bacaan secara berpasangan. Jadi hasilnya nanti saya akan tanya kepada mereka, okey, berapa bintang yang awak boleh berikan kepada pembacaan dia tadi. Kalau dia nyatakan 2 bintang, okey, dia akan latih murid tersebut supaya dia mengenal suku kata ataupun perkataan yang telah dibaca dalam teks tersebut. Jadi ini akan memberi inspirasi kepada kawan dia supaya dia dapat dapat menunjukkan prestasi yang lebih optimum pada bacaannya seterusnya. Kemudian yang kedua, saya ingin kaitkan dengan teori Vygotsky, iaitu teori Vygotsky ini berkaitan dengan pentingnya interaksi antara aspek internal dan juga eksternal pembelajaran dengan menekankan aspek lingkungan sosial pembelajaran. Jadi murid-murid ni bila dia bersosial, dia akan bercerita apa dia lakukan di sekolah ataupun kemudian dia bawa ke rumah, dia akan bawa cerita di rumah tu kepada kawan dia di sekolah. Contohnya jika kita mengajar topik berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan di rumah. Okey, jadi dalam kelompok itu kita murid 21 orang itu tadi saya bahagikan kepada kumpulan. Pecahan dia saya akan nyatakan jadi siapa suka aktiviti contoh mereka suka bermain badminton ataupun suka membaca. Okey, siapa suka membaca dia akan angkat tangan. Okey, kelompok yang suka membaca saya akan asingkan dahulu. Kemudian bagi yang suka bermain badminton ataupun suka bermain masak-masak ataupun membuat kerja rumah di sekolah, saya akan asingkan dahulu. Kemudian benda itu saya akan rombakkan semula kepada pelbagai aktiviti lain. Contohnya, okey, jika awak dalam kelompok membaca tadi, dia bergabung dengan kumpulan yang suka bermain, okey, apa kelebihan, apa aktiviti membaca yang awak buat di sekolah. Jadi dia akan bertukar-tukar pendapat. Daripada situ mereka akan dapat satu ilmu baharu, dan ilmu yang mereka dapat ini mereka dapat adaptasikan dalam aktiviti ataupun penulisan. Contohnya dalam penulisan ayat mudah pada peringkat murid tahun 2 ini. Jadi mereka bolehlah mengembangkan idea mereka melalui pengalaman rakan dan juga melalui perkongsian daripada kawan-kawan yang lain dan melalui bimbingan daripada guru. Okey, ini adalah contoh beberapa aktiviti berkumpulan yang saya bahagikan di kelas supaya kanak-kanak ini mereka bolehlah berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu idea yang baru. Okey, contohnya mereka diberikan satu topik. Okey, berdasarkan gambar ini apa yang awak boleh nyatakan? Jadi mereka akan menghuraikan. Okey, jika murid tersebut tidak dapat menghuraikan, kawan-kawan dia, saya boleh bimbing dia, kemudian dia boleh minta bantuan dengan rakan-rakan, dia akan membantu, dia akan mengatakan semula perkara tersebut. Sebab kadang-kadang murid bila dia dalam kumpulan, dia pasif dan dia membiarkan rakan-rakan dia bercakap bagi pihak dia. Tapi kalau kita bimbing dia dan kita pujuk dia supaya dia lebih terbuka dan aktif, itu adalah aktiviti berkumpulan sangat berkesan. Okey, seterusnya. Okey, teknik pengajaran yang saya gunakan iaitu, okey, saya bahagikan kepada 4 iaitu pendekatan. Pendekatan yang saya selalu gunakan induktif, deduktif dan juga komunikatif. Kemudian dari segi kaedah, saya menggunakan kaedah terjemahan, binaan, ajuk hafaz, audiolingual, komunikatif. Strategi saya biasanya akan menggunakan berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan.
Kemudian teknik pengajaran juga. Dalam kelas saya lebihkan murid kepada bercerita ataupun main peranan, iaitu mereka juga boleh bersimulasi, soal jawab sesama sendiri dalam rakan-rakan kumpulan, dan yang selalu saya amalkan untuk set induksi, biasanya saya akan menggunakan teknik didik hibur. Okey, saya bagikan untuk kaedah contohnya ajuk hafaz. Okey, ajuk hafaz ini merupakan satu kaedah untuk kita membantu murid tersebut supaya dia lancar dalam pembacaan dia. Jadi ajuk hafaz ini kadang-kadang saya akan membaca dahulu, kemudian murid akan mengikuti bacaan saya dengan sebutan dan intonasi yang betul, terutamanya dalam aktiviti membaca pantun, aktiviti syair, bergurindam dan seumpamanya. Jadi murid akan lebih, mereka lebih apa dikatakan itu sebagai mengenali apa yang sebenarnya syair, apa yang dikatakan sebagai pantun dan seumpamanya. Seterusnya, ini melalui aktiviti beberapa gambar yang saya boleh kongsikan. Contohnya aktiviti soal jawab ini, saya akan bertanya dengan murid, menggunakan teknik lampu traffic light. Traffic light itu. Jika murid itu sudah faham mengenai soalan yang ditanyakan ataupun pembelajaran pada hari itu, murid tersebut bolehlah mengangkat kad yang memiliki warna merah, kuning dan juga hijau. Merah macam biasalah, mungkin memang di tahap yang dia masih belum faham. Kemudian kalau di tahap yang hijau dia memang sudah faham. Jadi kita fahamlah kalau murid itu masih dalam kondisi yang warna merah, kita terapkan dia, kemudian kita bimbing dia secara one to one, maksudnya itulah bersendirian. Yang seterusnya ini bercerita lah. Kawan-kawan dia bercerita, kemudian dia melafazkannya ataupun melakukan gerak-geri yang dinyatakan dalam cerita tersebut. Kemudian saya juga melakukan pelbagai membaca dialog untuk meningkatkan prestasi membaca murid-murid. Ini contoh hasil kerja murid, iaitu membina ayat. Untuk aktiviti membaca. Ini adalah aktiviti berpasangan yang murid buat. Dan saya akan memantau murid dari semasa mereka melakukan bacaan tersebut. Jadi saya akan bertanyalah kepada mereka, betulkah dia dapat 3 bintang, 4 bintang dan seumpamanya. Jadi murid itu akan memberi interaksi. Cikgu, dia belum dapat membaca ayat nombor ni dan sekian-sekian. Jadi saya boleh tahu setakat mana pentaksiran yang saya boleh buat kepada murid tersebut. Untuk yang kedua ni adalah membina ayat, aktiviti membina ayat. Kemudian ini saya akan tengoklah bagaimana dia memulakan sesuatu ayat itu dengan huruf besar ataupun seumpamanya. Kemudian seterusnya, aktiviti ini dilakukan bersama ahli keluarga. Jadi apa yang saya nyatakan di sini, murid saya memberikan satu kolaborasi bersama ahli keluarga mereka supaya di rumah mereka juga mendapat bimbingan yang sewajarnya. Jadi kerja rumah di sekolah ada keluarga yang membimbing, bukan saja dibuat di sekolah saja, tetapi bila mereka balik ke rumah sesuatu kerja rumah itu dapat juga bimbingan daripada ahli keluarga. Seterusnya saya akan pergi ke kemahiran pengajaran. Dalam kemahiran pengajaran ini saya bagikan kepada 4. Yang pertama melalui kemahiran set induksi. Yang kedua itu kemahiran penggunaan bahan sumber, iaitu macam BBM. Kemudian kemahiran pengukuhan dan juga kemahiran memberikan penerangan. Dalam kemahiran set induksi, saya kadang-kadang menggunakan teknik lagu dan juga video, iaitu didik hibur, tetapi juga kadang-kadang saya menggunakan teknik penceritaan. Maksudnya saya memberikan satu idea, kemudian murid itu akan menghuraikan tu. Selepas dia memberikan penerangan tersebut, saya akan nyatakan apa perkaitan dia terhadap apa yang akan dipelajari selepas itu. Jadi murid akan lebih, sebenarnya kalau dalam cerita Upin Ipin ini pengajaran dia ni. Jadi kita boleh kaitkan dengan tajuk membeli sayur atau makan makanan yang berkhasiat. Seterusnya itu penggunaan bahan sumber. Saya biasanya menggunakan kad perkataan dan juga kad bergambar supaya murid-murid dia lebih
jelas dengan benda-benda yang digunakan. Bahan-bahan maujud juga digunakan, contohnya dalam peralatan sukan, setonjokan, bola, gelung dan juga jenis-jenis bola, apa lagi, bahan-bahan lah, bahan-bahan yang berkaitan di buku tu saya akan mewujudkan dia kalau benda itu boleh kita bawa ke sekolah. Yang seterusnya kemahiran pengukuhan. Okey, kemahiran pengukuhan ni saya akan memberi respon dan yang aktif dan mesra kepada murid sekiranya murid tersebut mempunyai satu tanda tanya yang dia rasa dia tak faham lagi, dan kita akan memberikan bimbingan kepada dia. Jadi melalui latihan sesuai dengan kemampuan murid itu, dia dapat menerbitkan satu rasa ingin belajar murid tersebut supaya dia lebih bermotivasi dalam melakukan apa-apa kerja yang kita berikan. Seterusnya dalam kemahiran pengajaran, kemahiran memberikan penerangan, saya menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami oleh semua murid. Jadi sekiranya ada bahasa-bahasa ataupun perkataan yang kurang jelas ataupun sukar untuk difahami oleh mereka, jadi saya memberi peluang kepada mereka untuk bertanya. Kemudian saya akan memberikan contoh penggunaan sesuatu perkataan itu ataupun suasana yang sesuai dengan perkataan ataupun gambar-gambar yang murid kurang jelas. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Okey, seperti biasa, seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru lain juga, sebelum memulakan sesi PDP, selalunya kita akan mengenal pasti sukatan pelajaran yang mana sesuai mengikut tahap-tahap murid tersebut. Jadi benda ini dapat membantu kelancaran sesuatu sesi PDP tersebut. Seterusnya, saya akan memastikan semua kelengkapan pembelajaran disediakan bagi memudahkan sesi PDP. Contohnya penggunaan bahan-bahan mengajarlah BBM ataupun slides, pembentangan jika ada bahan-bahan seperti penggunaan kertas majung, kertas warna, pensel warna. Itu membantu murid supaya dalam aktiviti berkumpulan mereka, cikgu saya tak ada pen warna hari ini, jadi kita bolehlah memberikan supaya itu digunakan oleh murid dan aktiviti PDP pun dapatlah dijalankan dengan sebaiknya. Okey, yang seterusnya saya memang mengamalkan pembahagian kumpulan murid mengikut tahap dan jenis aktiviti yang dijalankan supaya murid itu dia dapat bersosial dengan baik dan berinteraksi lah dalam bulan tersebut. Okey, dalam mengaplikasikan pengurusan bilik darjah melalui komunikasi dengan murid, saya mengamalkan amalan guru penyayang dan prihatin terhadap murid. Jika murid tersebut tidak memahami ataupun dia terlampau pasif dalam kelas, saya akan bimbing dia dan bertanya masalah dia. Mungkin dia ada tak sihat ataupun sebagainya. Jadi murid tersebut dia dapatlah mengikuti pembelajaran dengan baik. Okey. Okey, yang seterusnya pengetahuan dan kemahiran baharu yang saya perolehi. Yang pertama melalui perancangan RPH, yang kedua melalui ilmu TMK, dan tiga ialah kawalan kelas. Okey, apa yang saya boleh kaitkan di sini, ilmu baharu melalui perancangan RPH ini adalah saya dapat beberapa teknik bagaimana untuk membina satu RPH yang cemerlang supaya aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam sesuatu sesi itu dapatlah memberikan mendapat objektif yang sepatutnya dan murid-murid faham apa yang kita cuba sampaikan dalam topik tersebut. Okey, yang kedua iaitu ilmu TMK. Kebiasaannya saya memang akan menerapkan ilmu TMK seperti penggunaan video, lagu dan juga aplikasi-aplikasi seperti Wordwall, Kahoot, penggunaan Canva juga saya dapat ditingkatkanlah dalam diri saya sendiri. Kemudian untuk kawalan kelas, menangani situasi murid dengan baik berdasarkan isu, masalah yang timbul semasa sesi PDP. Contoh murid yang suka berjalan, kawalan kelas. Bagaimana saya mempelajari cara untuk tidaklah kita seperti memarahi murid tersebut, tetapi kita menegur dengan cara baik supaya dia tidak mengganggu proses PDP ataupun rakan-rakan yang lain. Okey, yang terakhir sekali iaitu komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah ini. Okey, pada pendapat saya guru-guru di sekolah ini mempunyai satu
niat ataupun satu nilai dalam diri supaya sentiasa untuk meneroka potensi diri dan ilmu baru. Jadi apa yang kami buat di sini, kami akan sentiasa sharing, iaitu berkongsi apa-apa aplikasi yang memudahkan, terutamanya sesi pembelajaran yang menggunakan cara yang PAK 21 ini. Kemudian yang kedua iaitu bijak menguruskan aktiviti. Okey. Sekiranya seseorang guru itu dia boleh menangani ataupun menguruskan aktiviti yang dijalankan dalam kelas dengan baik, dan saya yakin bahawa setiap PDP yang dijalankan itu memang memberikan input kepada murid itu sendiri dan murid tersebut ingat apa yang telah dia pelajari seminggu yang lepas. Okey, itu yang saya tengoklah di sekolah ini. Kemudian yang terakhir sekali iaitu apa yang saya nyatakan sini melalui sepanjang praktikum yang 5 minggu praktikum ni, apa yang jelas saya nak ingin katakan adalah matlamat yang kita kena ada dalam setiap PDP itu. Apa topik dan juga objektif pembelajaran yang kita capai melalui kriteria-kriteria kejayaan yang kita telah gariskan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Priscilla Rendan atas pembentangan bagi refleksi praktikum sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, saya terus menjemput Tuan Haji Safi'i untuk memberikan penilaian ataupun bertanyakan sebarang soalan. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Terima kasih atas pembentangan. Priscilla, okey? Ya. Berpuas hati tidak? Okey. Setelah meneliti pembentangan anda, saya dapati apa elemen-elemen yang saya perlukan telah dijelas dengan teliti dan terperinci, dan cuma saya ada satu soalan saja untuk diajukan pada Priscilla lah. Ya. Baik. Mengapakah seseorang guru perlu mengenal pasti kecerdasan pelajar sebelum dia mengajar? Silakan. Priscilla boleh dengar? Priscilla? Saya rasa dia ada masalah. Masalah lain? Ya. Okey. Dia tak boleh dengar? Okey, tak apa. Dia masih dalam ni tak? Priscilla. Okey, mungkin ada masalah itulah teknikal. Okey, nanti dia boleh selepas sesi ataupun calon seterusnya, mungkin dia boleh mencelah nanti dengan soalan jawapan seterusnya. Baiklah, saya serah balik kepada moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Safi'i atas penilaian sebentar tadi. Jadi sebelum itu, suka untuk saya mengingatkan bahawa setiap pembentang diberi masa selama 15 minit untuk membentang bagi tugasan refleksi praktikum. Saya ulang, setiap pembentang diberi masa selama 15 minit untuk membentang bagi tugasan refleksi praktikum. Jadi, seterusnya saya menjemput pembentang kita yang ketiga, iaitu saudari Sharifah Nurul Izzati binti Wan Muhammad untuk membentangkan tugasan refleksi praktikum beliau yang telah pun berjalan di SK Sungai Sebatu Subis. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Moderator. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Haji Safi'i bin Saidi serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum yang telah saya jalankan sepanjang 5 minggu ini dan akan diteruskan lagi untuk 5 minggu akan datang. Sedikit maklumat, nama saya Sharifah Nurul Izzati binti Wan Muhammad. Pensyarah pembimbing seperti yang sudah maklum ialah Encik Safi'i bin Saidi serta guru pembimbing saya ialah Encik Yasin bin Jumat. Isi kandungan yang akan saya
kupas ialah yang pertama mengenai maklumat umum, kedua pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah diaplikasikan di sekolah, ketiga pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh, dan yang keempat komen dan reaksi. Saya teruskan dengan slide yang pertama iaitu maklumat umum. Okay, saya akan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang sekolah saya di mana saya menjalani praktikum. Okay, sekolah saya ialah SK Sungai Sebatu Subis yang terletak di Miri. Bilangan kelas yang terdapat di sekolah ini ialah 6 buah kelas dan termasuk sebuah bangunan prasekolah. Bilangan enrolment murid ialah 96 orang. Bilangan guru dan AKP 9 orang guru dan 5 orang AKP serta 4 orang pekerja swasta. Okay, kelas yang diajar memandangkan penggal sekolah berbeza untuk tahun ini disebabkan pandemik COVID-19. Okay, pada minggu-minggu yang awal saya mengajar, maaf ada kesalahan teknikal, untuk minggu yang penggal 2021 dan 2022 saya mengajar kelas tahun 2, bukan tahun 1 maafkan saya. Kelas tahun 2 di mana saya mengajar untuk 10 waktu dan untuk penggal pertama sesi 2022 dan 2023 saya masih menggunakan kelas yang sama tetapi mereka sudah naik ke tahun 3 di mana saya mengajar selama sebanyak 12 waktu. Kelas tersebut terdiri daripada 13 orang murid iaitu 5 orang murid lelaki dan 8 orang murid perempuan. Seterusnya pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang telah saya aplikasikan di sekolah sepanjang sesi praktikum. Yang pertama ialah strategi. Terdapat 2 strategi yang sering saya gunakan iaitu strategi berpusatkan bahan dan strategi berpusatkan murid. Strategi berpusatkan bahan ni seperti kita sedia maklum, bahan memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan sesuatu aktiviti PDP. Ini disebabkan ianya dapat membantu seseorang guru untuk menyampaikan topik pembelajaran dengan lebih mudah kepada murid. Contoh bahan yang sering saya gunakan semasa PDP ialah menggunakan gambar, kad perkataan, mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid serta kad cantuman gambar ataupun puzzle dan juga bahan-bahan yang lain. Seterusnya bagi strategi berpusatkan murid, selain daripada bahan, murid juga memainkan peranan utama dalam melaksanakan PDP. Bagi melaksanakan strategi ini, saya sebagai seorang guru akan bertindak sebagai pembimbing kepada murid. Semasa strategi ini diaplikasikan, kebiasaannya ia akan melibatkan komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Dan strategi ini saya aplikasikan semasa melaksanakan aktiviti berkumpulan dan juga permainan di dalam kelas di mana murid akan melaksanakan sepenuhnya aktiviti yang dilakukan yang telah dirancang oleh guru dan guru akan bertindak sebagai pembimbing bagi memastikan kelancaran aktiviti tersebut. Seterusnya ialah pendekatan yang digunakan. Salah satu pendekatan yang saya gunakan ialah penggabung jalinan. Seperti kita sedia maklum, penggabung jalinan merujuk kepada proses untuk menyampaikan beberapa kemahiran yang sama yang berbeza dalam satu PDP. Contohnya dalam satu sesi PDP yang dilaksanakan kita akan menggunakan 2 kemahiran yang berbeza. Pendekatan ini akan membantu murid untuk menguasai pelbagai kemahiran secara serentak dalam satu masa. Sebagai contoh, semasa saya melaksanakan aktiviti untuk kemahiran seni bahasa atau tata bahasa, saya juga menggabung jalinkan kemahiran membaca dan juga bertutur. Seterusnya ialah pendekatan penyerapan. Penyerapan ini merujuk kepada kita mengintegrasikan unsur-unsur yang terdiri daripada 2 ataupun lebih mata pelajaran dalam satu masa. Sebagai contoh, dalam pengajaran bahasa Melayu, guru juga boleh menerapkan ilmu berkaitan dengan pendidikan moral iaitu dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam aktiviti yang dijalankan serta ilmu lain. Sebagai contoh, dalam satu aktiviti yang PDP yang saya rancang yang bertajuk Keluarga Cergas, saya juga turut menyelitkan elemen pendidikan kesihatan di mana saya menerangkan kepada murid cara-cara untuk menjadi
seseorang yang cergas dan berdasarkan bahan yang digunakan iaitu gambar, saya menerangkan kepada murid kebaikan untuk bersenam dan juga kebaikan mengamalkan pemakanan yang sihat dalam kehidupan seharian. Seterusnya ialah pendekatan induktif. Berdasarkan kepada pendekatan ini, saya akan memberikan contoh-contoh khusus terlebih dahulu kepada murid sebelum saya membuat kesimpulan tentang topik yang dipelajari. Contohnya semasa mengajar topik tata bahasa iaitu kata nama am, saya akan melakukan aktiviti dengan memberikan beberapa contoh-contoh kepada murid. Saya akan memberikan perkataan-perkataan kepada murid. Kemudian saya meminta murid untuk mengklasifikasikan perkataan-perkataan tersebut mengikut kelas iaitu manusia, haiwan, benda dan tempat. Kemudian selepas menjalani aktiviti-aktiviti tersebut, barulah saya akan membuat kesimpulan bahawa apa yang dipelajari itu ialah kata nama am. Seterusnya ialah kaedah dan teknik. Salah satu kaedah dan teknik yang saya gunakan ialah belajar sambil bermain. Kaedah ini saya sering gunakan kerana ia akan menjadikan aktiviti PDP itu menjadi lebih seronok dan dapat menarik minat murid untuk belajar. Salah antara contoh permainan yang saya gunakan ialah menggunakan kecantuman gambar ataupun puzzle. Permainan kotak muzik beracun, permainan radio rosak dan juga menggunakan permainan papan seperti dam ular. Saya beri contoh, salah satunya permainan papan iaitu dam ular saya gunakan untuk melaksanakan aktiviti bagi kemahiran membaca di mana murid akan duduk di dalam satu kumpulan dan setiap murid akan diberikan lembaran yang mengandungi perkataan ataupun ayat yang mereka akan baca. Misalnya ada 5 ayat yang akan dibaca. Kemudian untuk bermain, murid akan membaling dadu. Sebelum murid menggerakkan penanda, murid perlu membaca terlebih dahulu ayat tersebut. Sekiranya murid tidak dapat membaca, murid tidak boleh menggerakkan penanda tersebut. Tetapi jika mereka boleh membaca ayat tersebut dengan lancar, murid akan menanda ayat yang dibaca dan seterusnya menggerakkan penanda mengikut nombor yang diperoleh pada dadu. Seterusnya ialah kaedah perbincangan. Kaedah ini kebiasaannya digunakan semasa melaksanakan aktiviti berkumpulan di mana murid akan berbincang sesama ahli kumpulan untuk melaksanakan aktiviti yang diberikan oleh guru. Dan yang seterusnya ialah kaedah bercerita, di mana murid akan bercerita tentang kejadian ataupun peristiwa sama ada ia betul ataupun rekaan berdasarkan aktiviti ataupun topik pelajaran pada masa tersebut. Seterusnya ialah kemahiran membina RPH, di mana saya belajar untuk membina RPH dengan lebih teliti berbanding sebelum praktikum. RPH yang dibina kebiasaannya biasa saja, tapi semasa melaksanakan praktikum, RPH yang dibina perlu lebih teliti dengan merujuk kepada DSKP. Seterusnya ia mengandungi beberapa elemen yang penting seperti set induksi serta beberapa langkah PDP dan juga penutup. Saya juga telah belajar untuk menghasilkan refleksi yang dengan betul. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperoleh sepanjang sesi praktikum. Yang pertama ialah menghasilkan jurnal mingguan. Seperti yang kita sedia maklum, jurnal mingguan akan dihasilkan setiap minggu sepanjang praktikum. Jurnal ini akan dihasilkan berdasarkan kepada isu-isu ataupun perkara yang berlaku terutamanya dalam PDP. Dalam menghasilkan jurnal ini, kita perlu mengenal pasti apakah isu yang berlaku serta mengenal pasti cadangan untuk mengatasi isu tersebut. Seterusnya ialah pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza ini saya terapkan sepanjang sesi PDP di mana saya akan menyediakan aktiviti ataupun lembaran kerja mengikut tahap penguasaan murid. Di mana tahap penguasaan murid ialah terdiri daripada tahap 1 hingga tahap 6.
untuk murid tahap 1 hingga tahap 2, saya akan memberikan latihan pemulihan dan saya akan memberikan bimbingan secara secara one by one kepada murid yang berada pada tahap yang lemah. Dan bagi murid tipe 3 hingga tipe 6, saya akan memberikan latihan pengukuhan dan pengayaan. Seterusnya ialah saya juga turut melibatkan diri dalam aktiviti atau program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Sebagai contoh, semasa minggu kedua praktikum, saya telah melibatkan diri sebagai AJK untuk Majlis Apresiasi Murid di mana saya ditugaskan untuk menjadi AJK hadiah dan mereka kain rentang untuk pentas serta menghias pentas. Dan yang terakhir ialah kemahiran pengurusan bilik darjah. Semasa praktikum saya telah diberi tanggungjawab untuk menjadi guru kelas kepada kelas yang saya ajar. Melalui tugas tanggungjawab tersebut, saya telah berusaha untuk memastikan kebersihan dan keceriaan kelas tersebut bagi memastikan kelancaran PDP. Seterusnya saya juga melibatkan diri dengan agihan dan pemulangan buku teks bagi kelas yang saya jaga dan juga saya juga belajar kaedah untuk mengawal kelas dengan lebih baik supaya PDP dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Seterusnya ialah komen dan reaksi sepanjang sesi praktikum. Yang pertama ialah kerjasama daripada pihak sekolah. Sepanjang sesi praktikum ni saya rasa sangat bersyukur kerana warga sekolah sentiasa membantu dan memberi kerjasama kepada saya untuk apa-apa perkara yang saya perlukan dan juga mereka turut memberikan galakan kepada saya untuk melaksanakan praktikum dengan baik. Seterusnya, pensyarah dan juga guru pembimbing juga banyak memberi bimbingan kepada saya sama ada secara maya atau bersemuka, terutamanya dalam penghasilan RPH serta pengurusan fail. Dan komen yang terakhir ialah masalah liputan talian. Kawasan sekolah saya mempunyai capaian internet yang tidak memuaskan. Jadi hal ini agak mengganggu saya untuk menyediakan bahan bagi melaksanakan aktiviti PDP. Tetapi walau apapun saya akan cuba hasilkan bahan maujud walaupun tidak dapat menggunakan capaian internet. Kesimpulannya, melalui praktikum yang telah dilaksanakan ini, saya telah mendapat banyak pengalaman serta pengetahuan baru yang amat berguna bagi melatih diri saya untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan pelbagai pendekatan, kaedah serta strategi pengajaran yang telah dipelajari. Saya juga dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kecerdasan murid bagi memberikan mereka pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Dan seterusnya, saya juga akan terus mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang lain yang telah saya pelajari untuk minggu-minggu praktikum yang akan datang dan saya juga akan berusaha untuk memperbaiki kelemahan saya melalui bimbingan daripada pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Sharifah Nurul Izzati bagi pembentang yang ketiga. Jadi dengan ini saya terus menjemput Tuan Haji Safi untuk memberikan penilaian kepada pembentang ketiga sekaligus memberikan soalan kepada saudari pembentang kedua iaitu Priscilla Renden atas masalah yang berlaku sebentar tadi iaitu masalah rangkaian. Majlis dengan ini mempersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator kita. Saya telah mendengar dan mengikuti pembentangan yang disampaikan dan segalanya mencakupi apa yang saya hendaki dalam pembentangan tersebut. Baik, sepanjang berada 5 minggu dalam praktikum ini, saya dapati terutama dalam lawatan saya ke sekolah, saya dapati amalan interaksi itu sangat penting dalam menjadikan kita sebagai guru yang berkualiti. Okey, cuba Sharifah Nurul
bincangkan sedikit mengapa pentingnya interaksi dalam kalangan warga pendidik. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji atas soalan. Okey, pada pandangan saya interaksi ni penting terutamanya dalam bilik darjah. Boleh dengar ke suara saya? Okey. Pada pendapat saya interaksi ni penting dalam sesuatu pengajaran terutamanya di dalam bilik darjah, khususnya interaksi antara guru dengan murid. Okay, sekiranya sesuatu interaksi ini gagal diaplikasikan dengan baik, jadi kemungkinan objektif ataupun kriteria kejayaan yang telah ditetapkan oleh guru itu tidak dapat dicapai, dan hal ini sedikit sebanyak akan mengganggu kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran dan sekaligus dapat menghalang tahap kefahaman murid kepada topik pengajaran yang diajar oleh guru. Itu pendapat saya, Tuan Haji. Okey, terima kasih atas penjelasan tersebut. Sememangnya dalam PDP interaksi itu sangat penting, sama ada intrapersonal ataupun interpersonal. Lebih bagi interpersonal itu sangat penting kerana tanpa komunikasi yang baik PDP itu mungkin dikatakan gagal. Okey, syabas Tania. Okey, teruskan moderator. Baiklah, dengan ini saya terus menjemput pembentang kita yang keempat, iaitu Saudari Siti Munira binti Imran, untuk membentangkan hasil tugasan refleksi praktikum beliau yang telah pun dijalankan di SK Sungai Badengan, Pemuka. Dengan ini saya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator, rakan guru dan juga pensyarah pembimbing. Boleh nampak slide kah? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum yang telah berlangsung selama 5 minggu di SK Sungai Badengan. Okey, saya akan ceritakan sedikit tentang saya. Okey, nama iaitu Siti Munira binti Imran. Ditempatkan di sekolah SK Sungai Badengan Mekah. Okey, kursus yang diambil iaitu PDPP ambilan Jun 2021. Okey, nama pensyarah penyelia iaitu seperti yang kita ketahui iaitu Encik Safi'i bin Saidi, dan guru pembimbing saya iaitu Puan Sabrina binti Awad. Okey, pada hari ini kita tengok kepada isi kandungan apa yang akan dibentangkan pada refleksi pertengahan praktikum, iaitu yang pertama iaitu maklumat umum, iaitu pengenalan latar belakang sekolah dan kelas yang diajar. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi sepanjang PDPC. Dan yang keempat, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar sepanjang berada di sekolah. Okey, serba sedikit maklumat umum, iaitu serba sedikit tentang sekolah. Okey, nama sekolah tadi iaitu SK Sungai Badengan Mekah yang terletak di Jalan Balingian Mekah, kira-kira 30 minit daripada Bandar Mekah. Okey, sekolah ini dibina pada tahun 1961. Sekolah ini juga mempunyai 6 buah kelas dan 1 buah kelas untuk prasekolah. Okey, di sekolah ini ada 15 orang guru dan 18 staf sokongan, dan enrollment pelajar untuk tahun 2022-2023 iaitu seramai 160 orang pelajar. Okey, sekolah ini juga hanya mempunyai 1 sesi pengajaran iaitu pada sesi pagi. Okey, untuk kelas yang diajar, okey, tahun ini iaitu sesi 2022 dan 2023 saya telah diamanahkan dan diberi kepercayaan untuk mengajar kelas tahun 6 Bestari, iaitu saya mengambil sebelum ni saya mengajar mereka pada tahun 4, kemudian saya sambung balik mengambil mereka tahun 5 dan seterusnya tahun 6. Okey, kelas tahun 6 Bestari ini terdiri daripada 32 orang murid
iaitu 16 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Okey, sebelum ni mereka 35 orang, tetapi 3 orang telah berpindah ke sekolah lain. Okey, seterusnya iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasi di sekolah. Okey, yang pertama iaitu teori behaviorism, iaitu yang diperkenalkan oleh Skinner. Teori behaviorism ini dikenali sebagai teori tingkah laku. Menurut Skinner, pembelajaran akan berlaku jika ada rangsangan dan tindak balas yang berulangan. Okay, teori ini boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut. Okey, kesan prinsip tadi iaitu dua kepada kesan tingkah laku tadi iaitu peneguhan dan hukuman. Okey, kebiasaannya sepanjang saya mengajar mereka jaranglah menggunakan hukuman. Biasanya akan memberikan peneguhan. Okey, contohnya peneguhan positif, memberi pujian ataupun hadiah kepada pelajar apabila pelajar dapat mencapai objektif ataupun dapat membuat sesuatu aktiviti dengan berjayanya. Okay, guru akan memberi pujian ataupun hadiah. Biasanya hadiah ni berbentuk alat tulis. Okey, perkara ni akan membangkitkan tindak balas yang positif kepada mereka. Mereka akan rasa gembira dan pada kelas yang seterusnya mereka akan gembira untuk melakukan aktiviti yang lain. Okey, untuk peneguhan negatif pula, contohnya itu mengecualikan pelajar daripada aktiviti yang mereka tidak sukai. Okey, contohnya tadi apabila aktiviti yang dilihat tidak memberi kesan yang positif kepada pelajar, mungkin untuk kelas seterusnya guru akan mengecualikan aktiviti yang sedemikian. Okey, seterusnya itu pengetahuan baru tadi, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang seterusnya iaitu kemahiran pengawalan kelas. Okey, sebelum memulakan kelas ni guru telah menetapkan peraturan dan rutin kelas sebelum memulakan pengajaran. Contohnya macam kelas tahun 6 mereka suka menyanyi. Okey, sebelum mula kelas guru akan meminta mereka menyanyi satu rangkap lagu untuk memberikan macam aktiviti energizer kepada murid agar mereka dapat memberikan fokus. Okey, yang ketiga itu pengetahuan kaedah pengajaran, iaitu menggunakan kaedah pengajaran berdasarkan Part 21 dan menggunakan bahan bantu mengajar. Okey, bahan-bahan ini akan menarik minat murid untuk memberikan fokus kepada sesi pengajaran. Okay, seterusnya itu strategi berpusatkan murid diaplikasikan pada setiap pengajaran. Murid melibatkan diri dalam setiap aktiviti dalam pengajaran tu. Okay, seterusnya itu kemahiran merancang RPH. Merancang RPH ni dengan menggunakan format yang telah dipelajari sewaktu semester 2 dahulu. RPH ni telah digunakan untuk membuat RPH setiap harilah. Lepas yang seterusnya itu merancang aktiviti mengikut kesesuaian dan kemampuan murid pada masa pengajaran. Okey, dan yang ketiga tadi pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi sepanjang tempoh praktikum. Okey, di sini saya menekankan dari dua aspek iaitu dalam bilik darjah dan luar bilik darjah. Okey, yang pertama tadi dalam bilik darjah. Okay, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi iaitu menghasilkan bagaimana untuk menghasilkan modul dan aktiviti yang bersesuaian untuk pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk menarik minat murid untuk lebih berpartisipasi. Bila menggunakan teknologi ni, murid lebih berminat untuk melibatkan diri. Okay, yang ketiga iaitu pengetahuan mengendalikan murid ketika proses PDP. Okey, untuk luar bilik darjah pula, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperolehi itu bagaimana untuk menguruskan SOP di sekolah. Okay, yang kedua, bagaimana pula berinteraksi dengan ibu bapa melalui pelbagai medium. Okay, disebabkan amanah yang diberikan kepada saya itu menjadi guru kelas tahun 6. Di sini saya dapat belajar macam mana untuk berinteraksi dengan ibu bapa untuk mendapatkan maklumat, untuk kehadiran murid,
berinteraksi dengan ibu bapa. Okay, yang seterusnya yang ketiga iaitu mengendalikan SPBT sekolah. Okay, di sini juga saya telah diberi kepercayaan untuk menjadi penyelaras SPBT sekolah. Okey, yang seterusnya tadi komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Okey, saya menekankan kepada 3 aspek iaitu kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Okey, yang pertama kita tengok kepada kekuatan. Okay, sepanjang berada di sekolah ini, saya mendapat banyak tunjuk ajar daripada pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Kalau di sekolah, apa-apa yang saya buat, saya akan rujuk kepada guru pembimbing. Okey, yang kedua, murid dapat memahami arahan dan penerangan guru mungkin disebabkan mereka sudah berada di tahun 6. Jadi mereka lebih senang untuk menerima arahan guru. Okey, seterusnya guru dapat menggunakan kemudahan TMK dengan baik. Pihak sekolah juga di sekolah ada menyediakan LCD dan saya boleh menggunakan kemudahan ini dengan baik. Okey, yang seterusnya, murid dapat memberi kerjasama dan terlibat dengan aktif sewaktu aktiviti dilaksanakan. Okey, seterusnya murid tidak segan dan rajin untuk bertanya. Kalau dalam kelas memang murid, cikgu, sikit-sikit cikgu, macam mana, macam ni. Mereka tidak segan untuk bertanya. Okey, dan yang keenam, iaitu guru-guru lain juga memberi tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang tempoh praktikum berlangsung ni. Okey, dari segi kelemahan pula, pengawalan kelas masih berada dalam keadaan sederhana. Itu sebab kadang-kadang kalau dah tengah hari, kalau kelas waktu tengah hari, murid ni dah lemah, dah mengantuk. Mereka pun macam kurang perhatian dalam kelas. Okay, yang kedua, terdapat murid yang belum menguasai kemahiran asas. Okay, dalam kelas tahun 6 masih ada beberapa orang murid masih belum dapat membaca, menulis dan tidak mungkin disebabkan faktor murid berkeperluan khas. Dan yang ketiga itu pembahagian masa untuk setiap aktiviti. Okey, cadangan penambahbaikan pula. Okey, untuk masa seterusnya, okay, guru akan menyediakan aktiviti dan BBM yang pelbagai untuk menarik minat murid untuk belajar. Okay, seterusnya menyediakan lembaran kerja tambahan supaya murid ni dapat didedahkan dengan pelbagai bentuk soalan. Dan yang ketiga, guru perlu belajar untuk menguruskan masa dengan lebih efisien. Okay, secara kesimpulannya, kursus PDPP ini banyak memberi manfaat kepada saya sepanjang tempoh praktikum. Banyak perkara yang telah diaplikasikan yang dipelajari sepanjang kursus ni dapat diaplikasikan dengan baik. Okay, pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bernilai untuk masa-masa yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Munira atas pembentangan sebentar itu tadi. Jadi dengan ini saya menjemput Tuan Haji Safi'i untuk memberikan penilaian serta mengajukan beberapa soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Okey, Munira. Terima kasih sudah moderator. Dan saya telah mengikuti pembentangan ini dan saya dapati beberapa aspek yang ditekankan dalam amalan praktikum itu sangat baik. Jadi antaranya amalan penambahbaikan. Amalan penambahbaikan. Jadi pada pendapat Munira, mengapa amalan penambahbaikan ini amat perlu dalam amalan pendidikan kita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih kepada untuk soalannya. Okey, penambahbaikan ni pada pendapat saya lah, penambahbaikan ni amat penting untuk kita menambah baik apa yang kita rasa kurang. Okey, contohnya tadi semasa aktiviti dalam kelas kita dapat perhatikan mana yang aktiviti kita rasa kurang, macam kurang bersesuaian dengan murid ataupun tidak menepati kecerdasan murid tadi. Untuk kelas seterusnya kita boleh menambah baik mungkin dengan menyediakan aktiviti ataupun BBM yang lebih
yang lebih menarik untuk untuk menambah baikkan yang apa yang kurang pada sesi yang sebelumnya tadi. Okey, itu saja pendapat saya. Okey, baiklah. Sekiranya Munirah menjumpai ataupun berhadapan dengan masalah pembelajaran dalam kalangan murid, apakah kepentingan kita membuat penambahbaikan ini? Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, kalau untuk boleh ulang soalan? Okey. Sekiranya Munirah menghadapi ataupun murid yang bermasalah dalam pembelajaran, dan apakah kepentingannya amalan penambahbaikan ini kepada Munirah? Okey, terima kasih. Okey, untuk murid yang bermasalah tadi, okey, biasanya saya akan membagi lembaran khas untuk mereka dan mengikut apa yang diujarkan oleh guru yang mengajar mereka dalam kelas pemulihan. Kelas pemulihan ni akan memberitahu murid ni macam sebab untuk kelas BM sepanjang minggu tu mereka akan berada di kelas pemulihan dan dalam satu minggu satu waktu saja mereka akan berada di kelas perdana. Dan apa yang disuarakan oleh guru pemulihan tadi saya akan bawa balik dalam kelas perdana dan menambah baik apa yang diberikan oleh guru kelas pemulihan. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih Munirah, dan saya serahkan kembali kepada moderator kita. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Safi'i atas penilaian dan soalan yang telah pun diajukan kepada saudari pembentang kita yang keempat. Jadi dengan ini akan satu lagi pembentang yang akan membentang hasil tugasan refleksi praktikum, iaitu pembentang kita yang terakhir, Saudari Siti Nazura binti Ahmad yang telah pun menjalankan praktikum di SK Sungai Seputi di Miri. Jadi dengan ini majlis mempersilakan Saudari Siti Nazura untuk membentangkan hasil tugasan refleksi praktikum beliau. Dipersilakan. Boleh nampak saya punya slide? Okey, Boleh okey. nampak? Boleh nampak. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Haji Safi'i dan rakan-rakan seperjuangan serta kepada Encik Moderator. Okay, saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum sedikit pengenalan. Saya Siti Nazura binti Ahmad, praktikum di SK Sungai Seputi, Miri. Pensyarah penyelia saya ialah Encik Safi'i binti Saidi, guru pembimbing saya ialah Encik Kaim Anak Sandai. Maklumat umum, sekolah ini di Bakong Miri, dibina pada tahun 1965, mempunyai aliran arus perdana. Fenomen murid sebanyak 62 orang termasuk murid pra, jumlah guru sebanyak 12 orang, jumlah AKP sebanyak 8 orang. Okey. Manakala untuk maklumat saya sendiri, saya mengajar subjek bahasa Melayu tahun 5. Jumlah waktu saya mengajar adalah 8 waktu seminggu. Jumlah murid 19 orang, iaitu 10 orang murid lelaki dan 9 orang murid perempuan. Okay, saya teruskan tentang untuk isi kandungan yang tadi. Yang pertama adalah
maklumat umum. Yang kedua adalah pengetahuan sedia ada dan kemahiran baru yang diaplikasi. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh. Keempat ialah komen dan reaksi. Untuk yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada di RPG yang diaplikasi ialah terdapat 4, iaitu teori pembelajaran, teori pengajaran, kemahiran mengajar dan kemahiran baru. Untuk kemahiran pembelajaran, terdapat 3 teori behavioris dan kecerdasan pelbagai. Untuk penerbit ini adalah untuk murid dapat memulakan sesuatu jika bersedia dari segi minat dan emosi. Selain itu, murid juga cenderung untuk mahir dalam sesuatu latihan yang berulang. Untuk behavioris, pengajaran dan pembelajaran serta ganjaran dapat mempengaruhi tingkah laku murid. Dalam pembelajaran proses PDP, saya akan menerapkan ganjaran kepada murid supaya mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan latihan. Seterusnya, kecerdasan pelbagai iaitu dari segi muzik, verbal linguistik. Sebagai contohnya, saya akan melibatkan murid dalam kerja berpasukan ataupun berpasangan supaya mereka akan lebih bersemangat untuk membuat latihan tersebut. Untuk teknik pembelajaran pula, iaitu strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Manakala untuk pendekatan ialah saya menggunakan pendekatan induktif, deduktif dan bersepadu. Contohnya untuk berpusatkan murid ini, saya akan lebih murid untuk membaca petikan dan menjelaskan kepada murid-murid yang lain apa yang dia fahami tentang petikan yang telah dia baca tersebut. Selain itu juga berpusatkan guru ni sebagai contohnya, apabila murid ada yang dalam petikan tersebut dia tidak faham, dia akan bertanya kepada guru tentang perkara tersebut. Seterusnya, untuk kaedah dan teknik terjemahan, kaedah dan teknik. Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah tata bahasa terjemahan, ajuk dan hafaz, oral. Tekniknya pula adalah latihan to be, bercerita, soal jawab dan perbincangan. Latihan to be ni adalah latihan lembaran kerja yang saya berikan, dan saya akan berikan lagi latihan tambahan untuk menguji tahap pengukuhan murid tersebut. Manakala untuk bercerita tu, bagi murid yang telah dapat faham, terutamanya bagi murid pada TP 5 dan 6, mereka akan pergi ke depan, saya akan minta mereka ke depan dan bercerita semula apa yang telah saya ajarkan pada hari tersebut, supaya murid-murid lain akan lebih faham. Untuk soal jawab tersebut, murid boleh bersoal jawab sesama sendiri, dimasukkan sekali dengan cara perbincangan. Iaitu perbincangan tu saya pada ujung PDP tu akan membincang semula dan merumuskan macam mana maksud objektif yang akan saya ajar pada hari tersebut. Seterusnya, kemahiran mengajar yang saya perolehi ialah set induksi, iaitu menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran melalui induksi. Selalunya semasa proses PDP, pada set induksi saya akan membuat permainan ataupun memainkan muzik dan membuat teka-teki. Murid akan berfikir dan ingin tahu apakah topik yang akan saya pelajari pada hari tersebut. Seterusnya, sumber, iaitu menggunakan sumber, pelbagai sumber seperti slide kadang-kadang, lepas tu lembaran kerja yang kreatif, kad manila kad perkataan dan permainan. Manakala untuk penilaian pula, menilai hasil kerja murid selepas PDP dijalankan.
Selalunya selepas latihan tersebut, murid akan ke depan dan saya akan menyemak hasil kerja murid. Bagi murid yang dapat menjawab dengan betul semua, saya akan memberikan 1 bintang di belakang buku latihan mereka dan mereka akan kumpul bintang tersebut. Siapa yang paling banyak bintang, saya akan bagi hadiah. Macam tu. Manakala seterusnya adalah BBM, bahan bantu mengajar. Penyediaan BBM yang sesuai dan selari dengan tema dan topik. Sebagai contohnya pada topik keluarga sihat, saya telah menyediakan makanan sihat, makanan iaitu makanan ringan dan makanan berat, dan juga saya telah menyediakan kad menilakat, gambar. Mereka akan melekatkan mengikut mana satu makanan yang sesuai, mana satu makanan yang tidak berkhasiat. Saya terapkan juga ada subjek lain di dalam pengajaran saya tersebut. Okay. Seterusnya, kemahiran baharu yang saya perolehi ialah 2 bahasa, iaitu penggunaan bahasa lain untuk memudahkan murid memahami kosakata tertentu. Disebabkan hampir 19 orang tu, 1 orang saja murid Melayu dan semuanya ada murid IBAN. Mereka tidak memahami kosakata yang mereka tidak pernah dengar dalam bahasa Melayu. Jadi saya akan menyediakan kamus untuk mereka mencari dan saya akan menjelaskan maksud kosakata tersebut. Sekiranya mereka masih tidak faham, murid yang faham akan membantu murid tersebut untuk memahami kosakata tersebut dalam bahasa mereka. Okey, seterusnya pengurusan masa, iaitu menyeimbangkan masa untuk melaksanakan tugas mengajar, aktiviti kurikulum dan sebagainya. Dan cara menyemak iaitu mempelajari cara menyemak dan memberi markah bagi hasil setiap kerja murid. Dan penyediaan bahan iaitu melaksanakan PDP secara teratur berdasarkan RPH, menyediakan pelbagai bentuk PBM mengikut kesesuaian. RPH tu saya mempunyai setiap langkah dan setiap langkah tu mempunyai aktiviti yang menarik untuk murid akan lebih seronok ketika belajar. Okay. Seterusnya untuk komen dan isi, yang pertama ialah iklim sekolah, iaitu saya mendapat sokongan yang baik daripada rakan guru, staf, murid dan guru penyelia dan pembimbing saya sepanjang praktikum ini. Mereka memberi kerjasama yang baik dan memahami sepanjang saya praktikum ini. Yang kedua ialah kecenderungan murid, dapat mengetahui minat dan kecenderungan murid, bakat serta minat murid pada setiap murid tersebut. Sebab murid saya ni ada pelbagai jenis watak. Jadi dalam praktikum ni juga dengan BBM yang saya sediakan, saya dapat melihat tahap kecenderungan mereka dan minat yang mereka dalam setiap pembelajaran tersebut. Seterusnya ialah kekangan tempat. Bilik darjah saya tidak cukup untuk mereka membuat aktiviti yang lebih menarik, lebih besar. Sebab bilik darjah tu cuma cukup untuk 19 murid, tetapi pergerakan mereka agak kurang. Kalau saya nak buat di luar bilik darjah, saya akan mengambil masa yang lama untuk menyusun atur tempat tersebut. Seterusnya adalah masalah internet. Sekolah saya tidak mempunyai talian internet, jadi agak bermasalah untuk saya untuk menyediakan bahan internet dan menggunakan ICT. Jadi saya banyak menggunakan bahan maujud untuk menjadikan PDP tersebut lebih menarik. Seterusnya, hubungan sosial, guru lebih dekat dengan murid melalui pelbagai aktiviti serta PDP tersebut. Daripada PDP yang saya jalankan, saya boleh mengetahui lagi sifat murid tersebut, watak dia dan bagaimana saya untuk membantu dia dalam pembelajaran. Okey, kesimpulannya sepanjang praktikum ni saya dapat pengalaman dan pengetahuan baru, iaitu dari segi cara membuat RPH, menulis RPH, cara untuk menyediakan bahan bantu mengajar,
Selain itu juga, saya juga dapat menyediakan aktiviti lebih menarik supaya dapat menarik minat murid dalam belajar, dan seterusnya kemahiran dan pengetahuan yang diterapkan dalam pengajaran saya akan terapkan untuk subjek-subjek lain juga. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari pembentang kita yang terakhir, iaitu saudari Siti Nazura binti Ahmad. Jadi dengan ini saya berjumpa Tuan Haji Safi'i untuk memberikan penilaian serta mengajukan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator. Dan sekarang kita sampai kepada pembentang terakhir, iaitu Siti Nazura. Baik, saya telah mengikuti pembentangan tersebut dan slide-nya serta isi pembentangan menepati kehendak apa yang dikatakan refleksi dalam latihan mengajar ini. Baik, saya suka nak berkongsi tentang satu perkara dan minta pandangan Siti tentang perkara ini, iaitu amalan perancangan dalam PDP sememangnya amat penting dilaksanakan oleh seorang guru. Bincangkan. Ulang balik soalan Tuan Haji. Amalan perancangan dalam PDP sememangnya amat penting dilaksanakan oleh seorang guru. Bincangkan. Okey, amalan penyediaan perancangan LPH. Okey. Ya, memang penyediaan LPH itu sangat penting untuk memastikan ketika proses PDP tersebut berjalan dengan lebih lancar. Sebagai contohnya, di dalam penyediaan LPH kita akan meletakkan beberapa minit untuk setiap set tersebut, setiap langkah tersebut. Sebagai contohnya, saya selalu meletakkan set induksi saya dalam masa 5 kepada 10 minit. Di langkah yang lain 15 ke 20 minit dan penutup saya 5 minit. Penyusunan masa tersebut perlulah diikuti supaya semasa proses pengajaran tersebut dapat dijalankan dengan lancar, dan murid kita juga sebagai guru dapat menyampaikan objektif yang kita nak sampaikan pada hari tersebut sampai kepada murid. Penyediaan bahan juga perlu dimasukkan di dalam LPH tersebut supaya dapat melihat dan menyediakan bahan yang bersesuaian mengikut tahap murid tersebut. Okey. Itu saja pendapat saya, Tuan Haji. Okey, terima kasih atas penjelasan, dan saya harap apa yang disadankan itu bukan hanya di bibir saja. Perlu dipraktikkan apabila menjadi seorang guru. Baik, saya serahkan kembali. Sebelum itu, sebelum saya serahkan, Priscilla masih dalam ini tak? Priscilla? Masih Tuan Haji. Okey, baik. Soalan saya belum, pantun saya belum jawab tadi. Okey. Saya nak Priscilla jelaskan mengapakah seseorang guru perlu mengenal pasti kecerdasan pelajar sebelum dia melaksanakan PDP. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji atas soalan tersebut. Okey, bagi saya seseorang guru itu perlu mengenal watak seseorang murid itu, perlu mengenal dia punya ability ataupun keupayaan supaya dia dapat mengambil langkah untuk mengatasi sesuatu masalah yang murid itu alami. Contohnya murid tersebut dia tidak mengenal huruf, jadi guru bolehlah menjalankan aktiviti yang melibatkan mengenal huruf. Contohnya abjad apa yang ditunjukkan dalam sesuatu perkataan ataupun kad perkataan yang diberikan. Kemudian bagi saya guru tersebut juga kenapa dia perlu kenal tahap kecerdasan seseorang murid itu supaya murid tersebut dapat dibantu dengan sebaiknya agar dia dapat mengikuti perkembangan pelajaran selari dengan rakan-rakan dia yang lain. Jadi dia tidaklah ketinggalan apabila guru tersebut kenal apa masalah dia dalam sesuatu sesi pengajaran tersebut. Contohnya dalam kemahiran membaca,
dia masih belum mengenal KVK ataupun KV setakat mana kemampuan dia boleh membaca sesuatu teks tersebut. Itu jawapan saya, Tuan Haji. Okey, terima kasih atas jawapan dan penjelasan tersebut. Dan sebagai kesimpulannya, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada 5 calon kerana berjaya menyelesaikan sesi refleksi pada pagi ini. Dan saya harap anda meneruskan kecemerlangan masing-masing ketika melaksanakan amanah di sekolah. Dan saya serahkan semula kepada moderator kita. Silakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Sami atas penilaian dan soalan yang telah diajukan kepada kedua pembentang sebentar tadi. Jadi dengan berakhirnya pembentang yang kelima iaitu saudari Siti Nazurah, maka berakhirlah sudah pembentangan bagi refleksi praktikum ini. Jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga jutaan tahniah kepada kelima-lima pembentang iaitu saudari Nur Hasidawati, saudari Priscilla Rendan, saudari Sharifah Nurul Izzati, saudari Siti Munira dan saudari Siti Nazurah atas pembentangan yang telah pun dilakukan dengan lancar dan jelas sebentar tadi. Diharapkan segala pembentangan, penilaian dan penambahbaikan dilakukan itu memberi manfaat serta seterusnya membantu bagi praktikum yang akan datang. Jadi dengan ini saya akhiri dengan program pembentangan refleksi praktikum dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa.